Hari itulah saya dapat. Muka surat 44. Buku teks awak semua orang tutup mic dulu. Semua orang tutup mic dulu. Buka buku surat 44. Okey, semalam kawan-kawan yang belum masuk kan, siapa yang semalam lupa nak masuk kelas ataupun ada hal tak masuk kelas, semalam kita dah masuk tajuk yang terakhir iaitu adab menjaga harta benda awam. Jadi Ustazah pun dah tunjukkan contoh sikit-sikit dekat kawan-kawan semalam. Apa itu contoh? Apa itu contoh harta benda awam? Contohnya toilet awam, lagi apa benda, bas awam kan, macam-macam semalam Ustazah dah tunjuk. Jadi hari ini kita nak sambung sedikit muka surat 44. Semua orang buka buku teks muka surat 44 tu, duduk tegak-tegak, tarik nafas. Okey, tak mau ngantuk-ngantuk, penat-penat tau, sikit je ni. Okey, pengertian harta benda awam. Kita nak masuk dekat situ, pengertian maksud harta benda awam. Semua dekat sekeliling kita ni harta benda awam ke? Kan? Rumah kita pun harta benda awam ke Ustazah? Kereta kita pun harta benda awam ke? Jadi kita nak tengok dekat sini apakah maksud sebenarnya harta benda awam. Ustazah nak minta tolong Daniel Haris bacakan sikit pengertian dia, kuat-kuat sikit Daniel Haris. Yang dekat yang warna oren ke? Betul, pengertian. Dia tulis situ pengertian kan? Apa benda harta benda awam tu Daniel Haris? Silakan. Harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan untuk penggunaan orang ramai. Betul. Terima kasih Daniel Haris. Tengok kawan-kawan, semua orang jangan main. Tengok dekat skrin situ. Pengertian harta benda awam, dia kata kemudahan. Kemudahan ni maksudnya apa? Fasiliti. Fasiliti, kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Orang ramai itu maksudnya kita. Termasuklah kita, orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Jiran kita boleh pakai, orang daripada mana-mana pun kalau jumpa benda tandas awam boleh guna. Bukan kita seorang sahaja yang boleh guna. Okey, kalau tandas awam, orang tu daripada Johor ke boleh pakai juga, orang tu daripada Pening pun boleh pakai juga, daripada Sabah kalau datang dekat situ pun boleh guna juga. Okey, itu maksud harta benda awam. Jadi, bukanlah semua benda tempat ni harta benda awam. Kan? Bukan semua motor kita harta benda awam, basikal kita harta benda awam. Bukan semuanya. Yang untuk kegunaan orang ramai sahaja dikira sebagai harta benda awam. Contohnya yang pertama, apa benda tu dia? Gambar yang pertama tu gambar apa tu dia? Cuba tengok dekat muka surat 44 tu. Tandas awam. Betul, pandai. Dia pernah guna tandas awam dia? Pernah masuk tandas awam? Tak. Tak pernah langsung? Tak pernah. Dekat shopping mall ke? Saya pernah kalau saya pergi dekat saya nak pergi Petronas dekat rumah nenek saya dekat rumah, saya ada dua nenek yang satu dekat jauh sangat. Selalu saya pergi dekat tandas awam. Okey, maksudnya pernah guna. Saya pernah pergi dekat tandas awam. Siapa yang pernah nampak, masih pernah nampak lagi telefon awam ni? Jalan-jalan dekat tepi-tepi tu tiba-tiba pernah nampak lagi telefon awam. Pernah nampak ke tak pernah nampak? Saya ada nampak. Saya pernah nampak. Itu pernah nampak. Saya nampak dekat 7E. Pernah guna ke tak pernah guna? Tak pernah. Saya tak pernah guna dekat tempat telefon awam. Dah jarang dah orang guna dekat telefon awam. Biasanya yang kalau kita nampak dia dah ada pondok sahaja tapi dah tak berfungsi. Okey, seterusnya gambar apa tu? Daphne. Gambar apa tu? Gambar apa? Penduduk menunggu. Sabar, Ustazah kata Daphne kan? Awak Daphne ke? Ustazah sebut nama dah tu. Daphne, apa benda ni? Tempat kawasan apa agak-agaknya Daphne pernah tengok macam ni? Tempat apa tu?
Tak apa, sebut je. Apa yang dia punya agak-agak tu? Tempat apa? Pernah nampak ke tak pernah nampak tempat macam tu? Tak Saya pernah pernah nampak? tak? Pernah? Okey, jawapan dia adalah pondok menunggu bas. Ataupun kita ni biasa kalau dekat Malaysia dia ada tempat stesen bas. Stesen bas tu adalah stesen dia lebih besar lah. Tapi kalau yang macam ni biasanya yang dekat tepi jalan kecil-kecil macam ni kan. Ini dipanggil pondok menunggu bas. Maksudnya ini adalah tempat awam. Semua orang boleh guna dan tolong jangan bila dah guna jangan tinggalkan sampah merata-rata. Contoh sambil tunggu bas kita pun makanlah goreng pisang. Nampak pak cik ni ada jual goreng pisang tadi kat sebelah sana kan. Beli goreng pisang, beli air sirap contoh. Lepas tu kita pun nak tunggu bas, sambil tunggu bas makan, bas dah sampai kita tinggal je sampah. Hati-hati jangan sesekali buat macam tu. Kemudian jangan juga conteng-conteng. Duduk-duduk elok-elok, sopan-sopan saja. Janganlah kakinya menyepak sana, kaki sepak sini. Okey, jadi ini tempat tunggu bas yang simple je lah dekat Malaysia. Okey. Pun kegunaan harta benda awam. Ustazah boleh guna, Daniel Haris boleh guna, Haras pun boleh guna, semua orang boleh guna. Okey, tapi kena cara dia. Yang ini seronok lah ni kan. Tapi saya tak pergi bas. Tak apalah, Ustazah bagi contoh je. Okey. Yang ini adalah gambar taman permainan. Taman permainan pun adalah harta benda awam. Tak boleh suka-suka hati kita merosakkan. Tak boleh conteng-conteng dekat bahagian gelongsor. Tak boleh kita buang sampah. Dah makan aiskrim, nampak orang jual aiskrim, kita pun beli aiskrim. Dah sambil makan, sambil lari-lari, buang. Piung. Buang je sampah aiskrim tu. Kan? Buang je sampah jajan. Saya pernah makan aiskrim. Dah makan jajan kat situ, makan, piung, buang merata-rata. Jadi pemandangan pun tak taman, cantik. saya makan dekat rumah. Ya, pemandangan pun jadi tak cantik. Orang lain nak guna pun tak ada mood. Kan? Sepatutnya boleh takat gambar ke, boleh main-main kat situ, persekitaran bersih. Tapi disebabkan kita tempat tu jadi kotor, tak nak macam tu. Kalau dekat negara Jepun kan, awak kalau pernah pergi negara Jepun, dia biasanya tak ada sediakan tong sampah pun dekat jalan-jalan ataupun dekat taman permainan. Sebab apa? Sebab dia biasakan budaya diorang, rakyat-rakyat Jepun ni dia bawa sebelum keluar rumah, dia pastikan dia bawa plastik sendiri. Letak dalam poket ke, letak dalam beg. Letak plastik sampah sendiri. Jadi kalau dia dekat mana-mana dia makan ke, dia apa benda minum ke kan, sampah tu dia akan masukkan dalam plastik dia yang dia bawa tadi, bawa sampai ke rumah dia baru buang dalam tong sampah rumah. Okey. Tapi orang Jepun dia sangat berdisiplin. Walaupun tempat-tempat kawasan macam ni dia tak sediakan tong sampah, dia tak ada buang merata-rata. Tapi kalau rakyat Malaysia ni ada yang bagus, ada setengah yang bagus, ada setengah yang kurang bagus. Suka sangat buang sampah merata-rata. Ustazah pelik sangat. Kadang-kadang lagi lah naik motor tu sambil minum dah habis minum dia boleh keluar buang je. Sambil naik minum ataupun makan dalam kereta dah habis tu dia buang je. Buka tingkap, piung, buang macam tu. Sangatlah tak beradab macam tu. Okey, kita tengok kat situ muka surat 45. Kita tengok sikit apa adab seharusnya yang digalakkan, yang disuruh oleh Islam ketika menggunakan harta benda awam. Yang pertama, Alif Umar bacakan. Mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Tepat sekali. Adab yang pertama adalah mengikut peraturan. Okey, semua orang tulis. Yang kurang mahir Jawi, Ustazana awak tulis. Dekat situ, peraturan. Tulis bahasa Melayu atas dia. Yang kurang mahir Jawi ni bila ya nak mahir Jawi ya? Kena paksa diri sendiri juga. Okey, tulis kat situ. Peraturan. Nanti cakap apa? Siapa yang belum mahir Jawi, baca Jawi, tulis, wajib tulis bahasa Melayu dia dekat sini. Ikut Ustazah tu. Mengikut peraturan yang. Yang perkataan mudah-mudah ni Ustazah tak payah melayukan lah ya. Kalau jumpa macam ni lagi, ejaan dia Y dengan nga, Y pula. Ya dengan nga adalah bermaksud yang. Yang.
Okey. Kalau yang bawah ni dengan. Yang telah ditetapkan. Yang pendek-pendek tu yang awak boleh baca sikit-sikit tu Ustazah tak naklah melayukan. Nanti kalau Ustazah melayukan semua, awak dah terbiasa dah. Tak nak try pun baca. Okey, lagi sekali kita baca mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sambungkan, saya belum siap lagi. Terlupa. Hari Isnin. Okey, Fatimah jangan conteng. Okey, jadi mengikut peraturan yang ditetapkan, semua tempat awam ada peraturan masing-masing. Hospital ada tempat ada peraturan tersendiri. Kalau kita nak guna stadium ada tempat tersendiri. Kalau kita nak guna masjid ada adab dia tersendiri. Tak sama semua tempat. Okey, kita nak guna taman permainan kanak-kanak ada peraturan dia tersendiri, adab-adab dia. Okey, so kita kena follow dia punya rules. Okey, nombor 2 tu Ustazah nak minta tolong Marisa bacakan. Apa adab nombor 2? Bertimbang Lagi? rasa dengan pengguna yang lain. Okey, terima kasih. Betul. Bertimbang rasa. Apa maksudnya bertimbang rasa? Maksudnya kita apa kita nak panggil? Consider. Kita bertimbang rasa dengan pengguna yang lain, maksudnya kan harta tu bukan harta kita seorang kan. Jadi pastikan kita tak buat kotor atau kita tak buat sampah, tak buat kerosakan, ataupun orang nak guna time kita guna, boleh silakan. Jangan marah dia pula. Awak ni tak nampak ke saya tengah guna? Awak janganlah guna. Tak boleh lah macam tu. Kan? Sebab itu kegunaan untuk orang ramai kan kita dah baca tadi. Dia punya pengertian bukan kita punya hak milik seorang. Okey, tulis kat situ. Siapa yang belum mahir jawi, siapa yang dah pandai baca jawi tak payah, tak apa. Bertimbang rasa, ra alif sin sama dengan rasa dengan pengguna. Semua orang salin ya, yang kurang mahir pegang pensel tulis sekarang. Saya Jangan mahir. tak mau termenung-termenung. Kenapa? Kalau yang dah pandai jawi tak payah tulis ke? Ya, tak payah. Cepat kawan-kawan. Kalau saja nak apa yang ustazah punya ustazah punya yang Rumi tu boleh buat ke? Kalau rajin boleh, nak tulis pun boleh. Tapi kalau dah faham tulisan jawi tu tak nak tulis pun tak apa. Yang belum faham jawi yang baca sangkut-sangkut. Kalau saya tulis jawi kan, saya penat lepas tu lepas habis kelas saya tak tahu. Tu maksudnya tulis kurang kemas lah kot. Jadi tak faham tulisan sendiri. Okey. Nombor 3 sikit lagi. Sebab kalau semua. Saya. Nombor 3 sikit lagi Ustazah nak minta tolong Kaila bacakan. Tak apa, Fatimah dah selalu dah. Kaila bacakan yang nombor 3 Kaila. Adab kita nak guna harta benda awam. Menggunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Betul. Terima kasih Kaila. Gunakan harta benda awam dengan cermat. Cermat ni maksudnya apa? Cermat ni lebih kurang macam hati-hatilah. Maksudnya dengan sopan santun, berhati-hati, elok-elok, bukannya main baling-baling, sepak-sepak, tumbuk-tumbuk sampai rosak. Tak ada. Okey, cermat ni lebih kurang maksudnya hati-hati. Gunakan harta benda awam dengan cermat dan hati-hati. Sebab tu kadang-kadang awak tengok harta benda awam tu kan, yang macam contohnya telefon awam tu, kadang-kadang masa zaman Ustazah dulu kan banyak kan, sekarang dia dah tak banyak dah sangat. Masa zaman Ustazah dulu kan banyak telefon awam tu, suka sangat. Saya tak tahu kenapa, tapi orang-orang lelaki lah biasanya suka sangat rosakkan. Daripada boleh guna dah jadi rosak, tak boleh guna.
Kan sendiri yang menyusahkan orang lain. Jadi tak beradab lah, tak elok macam tu. Dia suka tarik-tarik telefon tu punya wayar sampai terkeluar. Dia suka sepak-sepak, cabut-cabutkan dia punya wayar telefon tu. Pelik kan? Memanglah bukan kita yang keluarkan duit kita buat telefon tu. Tapi sepatutnya kita kena sayang lah, ada rasa sayang. Rasa macam kita punya sendiri. Kalau barang kita, awak bayangkan awak dah lah beli Smiggle. Baru beli ni. Kan beli kotak pensel Smiggle. Mahal kan Smiggle. Sayang kita pun belilah. Cantik-cantik. Sayang ni baru mak ayah kita baru belikan. Tiba-tiba Ustazah pijak-pijak, penyek-penyek kan. Gunting-gunting. Marah tak marah? Marah kan? Mesti rasa sakit hati. Sama juga macam tu. Walaupun harta benda awam tu bukan kita punya, bukan keluarkan duit kita, tapi kita kena pupuk rasa sayang dalam hati. Rasa macam, oh ni aku nak guna, orang lain pun nak guna. So kita kena jaga sama-sama. Orang lain kena jaga, kita pun kena jaga. Okey? Tulis kat situ, menggunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Dah tulis dah bahasa Melayu dia semua? Yang belum, yang kawan-kawan yang belum mahir, dah tulis dah? Apa tu? Okey. So ada kawan yang dah guna, kita guna 3. So adab yang pertama tadi ikut peraturan. Adab yang kedua bertimbang rasa dengan pengguna lain. Adab yang ketiga gunakan harta benda awam dengan berhati-hati. Alright. Jadi cuba awak tengok. Boleh nampak tak Ustazah punya PowerPoint tu? Boleh. Boleh nampak Boleh. Okey, jadi mari Ustazah nak tanya awak semua dah faham kan apa itu beza antara harta benda awam dengan harta benda bukan awam? Okey, cuba tengok gambar yang pertama dekat skrin Ustazah tu. Gambar kereta. Agak-agaknya ini adalah harta benda awam ke tidak? Tidak. Kenapa tidak? Sebab ni kereta persendirian. Kereta mak ayah awak sendiri. Kan? Jadi dia bukan teksi. Kalau teksi, ya betul. Itu adalah harta benda awam. Okey, tapi kalau teksi dia kena bayar berapa ringgit kan? Ya. Okey, tapi kalau kereta sendiri bukanlah dikira sebagai harta benda awam sebab keluarga kita sahaja yang guna, bukan tiba-tiba je orang lain je boleh guna kan? Tiba-tiba jiran kita pakai, boleh pergi sana. Tiba-tiba cik kampung sebelah sana pakai. Tak kan? Jadi ni kita punya sendiri. Sayang tak kalau ada kereta sendiri? Ayah awak marah tak kalau kalau calakan kereta? Rosak-rosakkan kereta, marah kan? Marah. Jadi pastikan dengan harta benda awam pun kena sayang. Seterusnya hospital, harta benda awam ke harta persendirian? Harta benda awam. Ya betul, harta benda awam. Masuk hospital tak boleh buat bising. Masuk hospital tak boleh ganggu pesakit. Kena jaga kebersihan. Seterusnya gambar apa ni? Seterusnya gambar apa ni? Masjid. Masjid adalah harta persendirian ke apa? Harta benda awam. Ya betul. Janganlah baik. Okey, masjid ni adalah harta awam yang sering kita tutup mic. Masjid adalah harta benda awam yang selalu kita, yang paling kerap kita gunakan. Kan? Yang paling kerap sekali kita masuk selain tandas awam. Sebab kita nak solat 5 waktu. Okay? Jadi pastikan gunakan tempat wuduk dengan elok. Kalau nak guna toilet dalam masjid, pastikan guna dengan elok, bersih. Tinggalkan dalam keadaan bersih. Kalau dah guna toilet flush, jangan tinggalkan awak punya hadiah-hadiah tu. Kan untuk orang lain tengok. Okay, ada rasa bersih. Pastikan rasa bersih. Kemudian ni, rumah kampung ni. Contohlah rumah kampung kita ni. Kampung kita rumah macam ni. Harta benda awam ke harta benda bukan awam ni?
Bukan awam. Rumah kita. Betul. Kalau rumah kita bukan awam ni, kononnya kat kampung kita mana ada semua orang boleh guna tandas rumah kampung kita kan? Tiba-tiba Ustazah semua orang masuk dalam tu serbu. Tak ada. Ni gambar apa ni? Ya. Stadium. Ustazah tak dengar lah. Ada kawan tanya tadi. Sekejap. Apa dia ni Serina tanya Ustazah ke tadi? Kalau rumah sewa macam mana? Oh, kalau rumah sewa orang tu sendiri sewakan, dia bukanlah harta benda awam, dia milik persendirian juga sebab milik tuan rumah tu. Tapi kita adalah adab sebab kita sewa tempat tu juga. Faham tak? Dia bukan milik kita, tapi dia milik tuan rumah tu. Dia tak adalah dikira harta benda awam sebab pengertian harta benda awam tadi apa kita dah belajar tentang kemudahan yang disediakan untuk orang ramai. Tadi maksudnya sekejap. Jadi maksudnya orang ramai bukanlah boleh masuk tiba-tiba kan. Walaupun kita sewa rumah tu, tiba-tiba orang ramai masuk rumah kita. Tak boleh lah kan. Macam itulah. Dia bukan kategori harta benda awam tapi masih kita perlu jaga dan beradab. Apa dia Fatia? Kalau kampung tu waktu raya baru orang boleh masuk kan? Itu sebab saudara mara kita juga, kan? Ataupun orang kenalan kita berziarah, kan? Maksudnya bukanlah orang yang kita tak kenal tiba-tiba boleh masuk. Okey. Seterusnya yang ni gambar stadium, sama juga tempat Stadium awam. bola. Ya, stadium bola ni macam tak siap lagi ke dah siap dah ni? Dia kalau Ayah saya suka bola. malam-malam dia cantik lah sikit, kalau siang-siang dia macam biasa. Ayah saya suka bola juga. Ayah saya tengok Okey. cerita. Seterusnya Saya gambar apa ni? suka. Seterusnya gambar apa ni? Sekolah tempat awam ke tidak? Saya terlupa. Belum siap kerja. Tempat dikira juga sebagai tempat awam lah sebab tempat untuk kemudahan yang masuk orang ramai-ramai. Kawan kita tu semua daripada tempat tu masuk kan. Ni telefon bimbit adalah kemudahan awam ke tidak? Tidak. Ya ke? Bukan ke? Bukan, betul. Ini bukan kemudahan awam. Ni adalah harta persendirian. Okey? Kan? Tak ada tiba-tiba kita siapa-siapa boleh pakai telefon kita. Okey. Kenapa tu? Okey, jadi insya-Allah dah faham. Esok kita akan insya-Allah kita buat buku aktiviti sama-sama. Okey, hari ni awak dah tahu dah nak bezakan tempat awam dengan tempat yang bukan awam. Siapa yang belum siapkan lukis yang Ustazah minta semalam tu? Kan? Lukis. Lukis. Okey, Ustazah nak tengok ni Fatia dah siap kot. Ustazah rasa. Cuba Fatia tunjuk kat kawan-kawan. Okey, Fatia lukis gambar apa tu? Tempat kemudahan awam apa Fatia lukis tu? Masjid, telefon awam, hospital. Oh, okey bagus. Tepat sekali, betul. Ada kawan-kawan lain yang dah siap ke? Saya dah siap. Sekejap. Ada nak tanya tu. Kenapa tu? Saya belum siap. Saya sempat nak buat sebab saya ada kerja. Saya dah siap. Okey, hari ni siapkan ya. Okey, jadi siapa yang belum siapkan?